Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukur alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembacaan hadis daripada kitab Sunan Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Hadis-hadis yang mana pada kali ini berkisah tentang al-manaqib, perjalanan hidup, sirah hidup baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in yang mulia. Kita dah tiba pada riwayat 3642 di mana menceritakan berkenaan tentang kelebihan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca sanadnya. Daripada sahabat Nabi Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, seorang ulama Yahudi yang muda masuk Islam, antara yang awal daripada ulama Yahudi yang masuk Islam. Berkata Abdullah bin Salam, maktubun fit Taurah, tertulis di dalam kitab Taurat, sifatu Muhammad, sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Isa bin Maryam yudfanu ma'ah, dan tertulis dalam Taurat bahawa Nabi Isa bin Maryam ketika mana turun semula ke bumi dan meninggal dunia, maka beliau akan didafankan, dikebumikan bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Abu Mardud perawi, qad baqiya fil baiti, berbaki di dalam rumah Ummul Mukminin Aisyah, maudhi'u qabrin, kada yang boleh memuatkan satu lagi kubur. Terus hadza hadisun. Terus Abdullah bin Uthman al-Badani, itulah nama dan gelarannya yang masyhur. Riwayat 3643 berkenaan tentang perubahan yang Nabi SAW bawa ke kota Madinah menjadi Al-Munawwarah, bercahaya, dan kewafatan baginda seolah-olah datangnya kegelapan ke kota Madinah, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Terus daripada sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, lamma kana al-yaumul ladzi, adalah pada hari alladzi dakhala fi, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk ke Madinah padanya, adha'a minha, maka telah bercahaya dengan sebab baginda, kulla syai'in, semua bercahaya. Bila Nabi datang ke Madinah, bercahaya Madinah, sehingga digelar Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Falamma kana al-yaumul ladzi, maka tatkala pada hari di mana wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya, azlama, maka berubah menjadi gelap, minha, daripada Madinah, kullu syai', setiap benda, wa ma nafadna, dan tidaklah kami menghilangkan debu, an Rasulillah, daripada tangan-tangan kami, sewaktu wa inna lafi dafni, sewaktu kami mengkebumikan Nabi, hatta ankarna qulubana, dalam keadaan seolah-olah hati-hati kami mengingkari kewafatan baginda. Para sahabat tak boleh terima kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta dan sayangnya mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mana mereka bersihkan tangan selepas pengkebumian baginda Rasulullah SAW, maka pada waktu itu hati-hati mereka masih lagi tidak boleh terima. Bukanlah bererti mereka tidak menerima takdir, tidak, tetapi nak menggambarkan cinta yang amat yang mereka ada terhadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bab yang keempat berkenaan tentang fi miladin Nabi, berkenaan tentang kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat 3644, teruskan.
aku telah lahir, kata perawi, wulidtu ana wa Rasulullah, aku telah lahir dan Nabi SAW juga telah lahir. Kedua-dua kami telah lahir amal fil, pada tahun gajah. Kenapa dipanggil tahun gajah? Sebab pada tahun itu Abraha telah membawa jumlah tentera yang besar. Dalam sirah disebutkan sebanyak 60,000. Dan beliau membawa bersama pada waktu itu beberapa belas ekor gajah, bertujuan untuk menghancurkan Baitullah Kaabah. Maka ketika mana kedatangan beliau, maka akhirnya Allah turunkan burung-burung yang pada waktu itu datang berturut-turut, berkumpulan-kumpulan dan membinasakan mereka keseluruhannya. Maka beliau berkata, aku dan Nabi telah lahir pada tahun gajah. Qal wa sa'ala Uthman bin Affan Qubas bin Asyam, dan Uthman bin Affan telah bertanya kepada Qubas bin Asyam, akha bani Ya'mar bin Laith, yang merupakan saudara kepada Ya'mar bin Laith, anta akbaru am Rasulullah, adakah kamu yang lebih tua ataupun Nabi SAW? Maka beliau menjawab dengan penuh beradab, Nabi SAW yang lebih tua ataupun yang lebih terkemuka, namun aku yang lahir terlebih dahulu daripada Nabi. Dia segan nak mengatakan yang dia lebih tua daripada Nabi, sebab pada waktu itu Nabi SAW yang lebih afdal daripada beliau, namunnya beliau lahir terlebih dahulu daripada Nabi SAW. Kata Qubas bin Asyam, qal, berkata perawi, wa ra'aitu qad tayr, dan aku telah melihat kotoran burung. Burung di sini bermaksud pada waktu itu burung-burung yang telah datang menghancurkan tentera Abraha. Maka beliau berkata, aku telah melihat kotoran burung tersebut, akhdar mu'ila, telah berubah menjadi warna hijau. Nak menggambarkan pada waktu itu betapa dia masih ingat peristiwa datangnya tentera bergajah Abraha dan bagaimana azab yang telah menimpa ke atas mereka. Terus bab yang kelima berkenaan tentang permulaan kenabian Nabi SAW. Terus telah keluar Abu Talib, pakcik Nabi SAW, ke Syam. Untuk apa? Untuk berniaga. Dan kali ini bila dia pergi ke Syam, wa kharaja ma'ahu Nabi SAW turut bersama dengannya, fi asyahim min Quraisy, bersama dengan beberapa tokoh daripada kalangan Quraisy. Falamma asyrafu, maka apabila mereka telah bertemu, ala rahib, pada waktu itu seorang rahib, yang mana para ulama sirah menyebut beliau dikenali sebagai dengan gelaran Buhaira ataupun Bahira, dan nama penuhnya adalah Jarjis, nama pendeta ini. Dan mereka telah bertemu dengan seorang rahib, Habata, yang mana rahib ini telah, Habata bermaksud nazala, dia telah turun daripada tempat ibadahnya yang tinggi. Para pendeta dan rahib dulu, mereka beribadah dengan cara mengasingkan diri daripada manusia, maka mereka bina tempat ibadah mereka di tempat yang tinggi seperti menara, dan mereka turun ketika mana nak berjumpa dengan Nabi SAW. Dan waktu ini kata para ulama sirah, Nabi SAW baru berusia 12 tahun, belum menjadi Nabi lagi, belum mendapat wahyu lagi. Fahallu rihalahum, maka mereka pada waktu itu telah membuka tunggangan mereka. Mereka buka apa? Maksudnya turunkan pelana, turunkan bekalan, turunkan keperluan, sebab mereka nak berhenti di tempat tersebut. Fa kharaja ilaihim ar-rahib, maka rahib pendeta ini telah keluar kepada kafilah Quraisy, rombongan perniagaan Quraisy. Wa kanu qabla dhalika yamurruna bih, dan sebelum daripada ini orang Quraisy pernah melewati rahib ini. Fala yakhruj ilaihim, dan dia tidak pernah keluar untuk berjumpa dengan mereka. Wala yaltafit, bahkan dia tidak pernah pada waktu itu berpaling memberi perhatian kepada mereka. Qala lahum, qala, maka berkata pada waktu itu perawi, fahum yahulluna rihalahum,
sedang orang-orang Quraisy pada waktu itu membuka barang-barang dan juga tunggangan mereka. Faja'ala yatakhallaluhumur rahib, maka rahib ini telah datang dan pada waktu itu mencelah di tengah-tengah mereka. Seolah-olah dia ketepikan sebab dia nak mencari seseorang. Hatta ja'a, sehinggalah pada waktu itu dia datang kepada Nabi. Fa akhadha bi yadi Rasulillah, maka pendeta ini telah memegang tangan Nabi SAW. Lalu dia berkata, hadza sayyidul alamin, ini adalah ketua seluruh alam. Hadza rasul rabbil alamin, ini adalah rasul Tuhan semesta alam. Yab'athuhu Allah mengutuskan orang ini, iaitu Muhammad, rahmatan lil alamin, sebagai rahmat dan kasih sayang untuk seluruh alam. Faqala lahu asyahum min Quraisy, maka beberapa orang tua daripada kalangan Quraisy telah berkata, ma ilmuka, apakah ilmu yang kamu ada tentang Muhammad ini? Faqal, maka berkatalah pendeta rahib ini, innakum, sesungguhnya kamu, hina ashraftum, sewaktu kamu datang, minal aqabah, daripada arah Aqabah, lam yabqa hajarun, tidak berbaki sebiji pun batu dan tidak pula pokok, kecuali kesemua mereka tunduk sujud untuk lelaki ini. Wala yasjudan, dan tidaklah batu dan pokok sujud kepada sesiapa kecuali orang itu adalah Nabi. Wa inni a'rifuhu, dan berkata pendeta ini, dan aku kenal Nabi akhir zaman ini daripada tanda kenabian yang terletak di bahagian bawah daripada bahu baginda, di antara dua bahu baginda sedikit bawah. Maka pada waktu itu terletaknya tanda kenabian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghuduruf bermaksud pada waktu itu adalah tulang. Ghuduruf bermaksud malana min azmil katif, bahagian lembut daripada tulang bahu. Maka bawah daripada bahagian lembut daripada tulang bahu. Di situlah terletaknya tanda kenabian Nabi SAW yang sebenarnya berbentuk benjolan, berbentuk pada waktu itu seperti telur burung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Misla tufahah, maka dalam riwayat disebut, dan tanda kenabian Nabi SAW berbenjol seperti mana saiz buah apple. Thumma raja'a, kemudian pada waktu itu dia telah kembali ke tempat beribadahnya. Fasana lahum ta'am, dan dia telah buat makanan untuk menjamu rombongan perniagaan Quraisy. Falamma atahum bih, maka ketika mana datangnya rombongan Quraisy untuk memenuhi jemputan, fakana huwa, dan pada waktu itu Nabi SAW tak ikut bersama, kerana Nabi berada fi ra'yatil ibil, dalam menjaga unta yang sedang makan. Faqal, maka pada waktu itu berkatalah pendeta ini, arsilu ilaih, bawalah Muhammad ke sini. Fa'akbala, maka datanglah Nabi SAW, wa alaihi ghamamatun tuzilluh, dan pada waktu itu Nabi SAW dinaungi dengan awan. Falamma dana minal qaum, maka apabila baginda menghampiri rombongan Quraisy yang lain, wajadahum qad sabaquhu ila fai'i syajarah, maka baginda mendapati mereka telah mendahului baginda pada bayang-bayang sebatang pokok. Masing-masing dah mengambil tempat. Falamma jalasa, namun kata Abu Musa, bila Nabi SAW duduk je, ma la fai'u syajarah, maka bayang-bayang pokok tadi berubah dan pada waktu itu menaungi Nabi SAW. Faqal, maka berkatalah pendeta dan rahib ini, unzuru, kamu lihatlah sendiri bagaimana bayang-bayang pokok ini pada waktu itulah telah condong ke arah baginda Nabi SAW. Berkata perawi lagi, fabainama huwa qa'imun alaihim wa huwa yunashiduhum alla yadhhabu bihi ila Rum, dan ketika mana pendeta ini pada waktu itu sedang berdiri dan dia meminta tolong kepada orang Quraisy agar jangan membawa Nabi SAW ke negeri Rom, ke Syam. Fa inna Roma,
kerana ulama-ulama dan ilmuwan Rom, jika mereka melihat saja Muhammad, mereka akan kenal Muhammad melalui sifat-sifat yang telah mereka pelajari dalam kitab mereka, lalu mereka akan pasti membunuh Muhammad. Faltafata faiza bisab'atin qad aqbalu minar Rum, maka tidak lama selepas itu telah datang 7 orang utusan daripada Rom. Fastaqbalahum, dan pada waktu itu pendeta ini telah menyambut mereka. Maka pendeta ini bertanya, Maja abikum, kenapa kamu datang daripada Rom, daripada jauh? Maka mereka berkata, kami telah datang bahawa sesungguhnya Nabi yang dijanjikan telah keluar pada bulan ini. Falam yabqa tariqun, maka tidaklah berbaki suatu jalan, bu'ithna, kecuali kami telah diutuskan melalui jalan kamu ini. Faqal, maka pada waktu itu pendeta ini bertanya, hal khalafakum ahadun, adakah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hal khalfakum, adakah di belakang kamu ada seseorang yang lebih baik daripada kamu? Maka 7 orang penunggang utusan Rom ini mereka menjawab, innama ukhbirna, hanya saja kami dimaklumkan, khabarahu, tentang berita dan kisahnya, bitariqika, yang mana Muhammad berada dalam perjalanan menuju kamu. Qal, maka berkata pendeta, bertanya kepada tentera-tentera Rom yang menjadi utusan, afara'aitum, apakah pandangan kamu, amran, berkenaan tentang suatu perkara, aradallah, yang Allah berkehendak, an yaqdiyahu, untuk menyempurnakannya, hal yastati'u ahad, ada tak sesiapa daripada manusia yang boleh menghalangnya? Maka berkatalah tentera-tentera Rom ini tidak. Maka pada waktu itu mereka pun turut berbai'ah kepada Nabi, dan pada waktu itu tinggal seketika bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf. Qal fabaya'u, maka tentera Rom ini telah berbai'ah kepada pendeta ini, dan pada waktu itu telah duduk bersama dengan mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian pendeta ini berkata, anshudukum, aku bersumpah dengan nama Allah kepada kamu, ayyukum waliyuh, siapakah di antara kamu yang merupakan penjaga Muhammad? Maka pada waktu itu mereka menjawab Abu Talib. Falam yazal yunashiduh, maka berterusan pendeta ini bersumpah dengan nama Allah kepada Abu Talib, hatta raddahu, sehingga Abu Talib membawa Nabi SAW pulang. Wa ba'atha ma'ahu, dan sehingga Abu Talib menghantar pulang Nabi dan menghantar bersama dengan Nabi SAW. Wa ba'atha ma'ahu Abu Bakar, dan Abu Bakar menghantar bersama dengan Nabi SAW Bilal untuk menemani Nabi. Wa zawwadahu rahib, dan pada waktu itu rahib itu sendiri membekalkan Nabi SAW minal ka'ki, dengan pada waktu itu kek. Kek zaman dulu bukanlah kek macam zaman kita. Ianya adalah diperbuat daripada tepung, dan pada waktu itu tahan lama. Wa zaid, dan dibekalkan juga dengan minyak zaitun. Maka inilah kisah bagaimana suatu usia Nabi lebih kurang 12 tahun, pada waktu itu mereka telah mula kenal Nabi SAW siapa. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Kami tidak mengetahuinya kecuali daripada sudut ini. Bab yang ke-6 berkenaan tentang Nabi SAW dilantik menjadi Rasul, dan pada usia berapa Nabi diutuskan menjadi Rasul. Jelas ke jelas? Yes. Terus? Dan pada usia berapa baginda diutuskan menjadi Rasul. Terus 3642. Maka daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, unzila, diturunkan wahyu ke atas baginda Nabi, dan pada waktu itu usia Nabi 40 tahun. Maka Nabi menjadi Rasul pada usia baginda 40 tahun. Unzila ay unzilal wahyu, wahyu diturunkan kepada baginda Nabi. Fa'aqama, maka Nabi telah menetap di Mekah selepas menjadi Rasul selama 13 tahun. Wabil Madinah, dan Nabi menetap di Madinah Asyra selama 10 tahun. Wa tuwfiya, dan baginda Nabi SAW telah wafat pada waktu itu usia baginda 63 tahun.
Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. 3647. Maka ada pandangan juga menyebut Nabi wafat 65. Ada yang lebih kurang daripada 63. Perbezaan pendapat, tetapi yang paling sahih, yang paling tepat adalah Nabi wafat pada usia 63 tahun. Maka daripada riwayat ini dinukilkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qubidan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diambil nyawa baginda dan pada waktu itu usia baginda 65 tahun." Hakaza, baca hakaza. Riwayat yang lebih kurang sama, 3648. Terus berkenaan tentang sedikit sebanyak rupa paras Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus maka daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lam yakun Rasulullah, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam bil tawilil ba'in, seorang yang terlalu panjang, wala bil qasir, dan tidaklah baginda seorang yang rendah pendek, wala bil abyadil amha, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat-sangat putih, wala bil adam, dan tidak pula Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang berwarna coklat, wala bil jadi, dan Nabi SAW tidaklah terlalu keriting ataupun kerinting rambut baginda, wala bisabti, dan tidaklah pula rambut baginda itu lurus. Ba'athahullah, Allah telah mengutuskan baginda pada usia 40 tahun. Maka baginda telah menetap di Mekah selama 13 tahun dan di Madinah 10 tahun. Wa tawaffahullah, dan Allah telah menjemput baginda ala ra'si sittina sanah, dan Allah telah mewafatkan baginda ketika mana usia baginda 60 tahun. Maka ada riwayat mengatakan Nabi wafat 63, itu yang paling sahih. Ada yang menyebut 65 dan ada juga yang menyebut 60. Walaysa fi ra'sihi, dan ketika mana baginda Nabi wafat, tidak ada pada janggut dan rambut baginda lebih daripada 20 sya'rah bayda, lebih daripada 20 helai uban. Tak banyak pun uban pada rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus hadza hadisun hasanun sahihun. Terus maka ini berkenaan tentang tanda-tanda kenabian baginda, dan apakah yang pada waktu itu menjadi khusus untuk baginda Nabi SAW berbanding dengan dengan umat-umat yang terdahulu. Terus baca 3649 berkenaan tentang batu-batu memberi salam kepada baginda Nabi. Terus sabda Nabi SAW daripada hadis riwayat Jabir bin Samurah, "Inna bi Makkah hajara", sesungguhnya dekat Mekah ada beberapa batu, kana yusallimu alayya, yang mana mereka pernah memberi salam kepadaku, layali bu'istu, pada malam aku telah diutuskan menjadi rasul, inni la'arifuhul an, sabda Nabi, sehingga kini aku masih kenal batu-batu tersebut, sabda Nabi. Terus hadza, terus 3650. Daripada Samurah bin Jundab, Samurah bin Jundab bi fathid dal, daripada Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bersama dengan Nabi, natadawal, dan pada waktu itu kami bergilir-gilir mengambil daripada bekas makanan, min ghadwatin hatta lail, daripada pagi hingga malam. Pada waktu itu kami bergilir-gilir, berganti-ganti untuk makan daripada satu bekas makanan. Maka bagaimanakah kami makan? Taqumu asyarah, maka bila dah selesai makan, 10 orang ni akan bangun dan duduk 10 orang yang baru.
Maka pada waktu itu berterusan begitu, padahal makanan tak banyak, makanan sedikit. Maka pada waktu itu kami berkata, fama kanat tumaddu, maka fama kanat tumaddu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kami berkata, maka apakah yang pada waktu itu menjadikan makanan tersebut banyak? So, makanan tak banyak, tetapi berterusan mereka makan dan tak habis-habis. Qal, berkata perawi, min ayyi syai'in ta'jab, ma kanat tumaddu illa min hahuna, wa asyara biyadih. Maka pada waktu itu dikatakan, daripada sebab apa kamu nak berasa kagum dan takjub sedikitnya makanan ramainya orang. Makanat tumaddu, tidaklah makanan itu bertambah kecuali daripada sini. Wa asyara, dan pada waktu itu disyaratkan ke arah langit. Terus Terus yang 3651 masih lagi riwayat yang sama, menceritakan tentang batu memberi salam kepada baginda Nabi SAW. Terus adalah aku bersama dengan Nabi SAW di Mekah, kata Ali bin Abi Talib. Fakharajna, maka kami telah keluar pada sebahagian daripada penjuru-penjuru dan hujung Mekah. Famastaqbalahu, maka tidaklah bertemu dengan Nabi, tidak bukit dan tidak pokok, kecuali semua mereka pada waktu itu mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Mereka memberi salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus bab yang ke-9 berkenaan tentang pelepah kurma pun menangis ketika mana berjauhan sedikit daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini kita sambung balik buku apa? 4 suku ke 4 setengah? 4 suku. Nanti kita sambung balik jam 3.35 insya-Allah. Terima kasih kepada semua, kita jumpa balik kemudian.